Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Okey, so kali ini saya bawa bahagian kedua untuk ceramah saya yang bertajuk IoT dalam sektor pendidikan. Alright, selamat menonton. Okay, dia bahagian tadi. Okay, tadi kita cakap pasal smart classroom, pasal physical dengan virtual learning, semua benda tu kita masuk sekali harum. Okay, sekarang kita tengok pasal yang kata monitoring. Kan tadi tanya, kita nak monitor pelajar. Betul tak? Nak monitor pelajar. Okay, sorry lah, font dia lari sikit. So, bila kita nak monitor pelajar ni, dia akan cakap pasal apa? Dia akan cakap pasal participation, pasal alertness, pasal performance. Sebab benda tu saja, in the end of the day, dia pernah tengok dalam performance pelajar tu. Betul tak? Salah satu cara kita nak grade budak-budak kita adalah bila kita tengok ramai orang pass khusus tu. Kalau ramai orang fail, dia akan buat meeting. Betul tak? Dia kata, apa semua orang fail ni? Adakah subjek ni susah ke? Lecturer ni pelik ke? Ataupun masa tu student semua sakit? Contohlah. Sebab in the end of the day, data tu penting. Alright. Okay, sebelum saya pergi ke bahagian yang controversial, saya tunjuk yang kurang controversial sikit. Pernah dengar benda ni? Itu yang saya heran. Ramai pernah dengar tapi ramai tak pakai. Sekarang lah cakap pakai. Sebab apa? Sebab baru-baru ni, okay, ni bukan sekolah, ni bukan universiti, ini sekolah. Dia pun dah kata, saya dah buat quiz pakai Google Form. Saya kata, hang bagi Google Form dekat budak-budak, buat apa? Hang dah buat questionnaire ke? Benda ni nampak macam bodoh. Tapi saya gunakan sistem ni untuk ajar kelas profesional, networking, ajak benda subjek berat ni. Ajak buat kau, nampak macam seronok tekan petak-petak. Tapi, in the end of the day, benda ni mendatangkan satu maklumat. Data tu. Dia bukan kita nak evaluate student tu pandai ke bodoh, tak. Kalau masa saya buat kelas macam ni, dia akan menggantikan satu benda. Feedback form tu. Feedback form, kalau saya bagi kat anda semua, dia kata, ya Cik Adil paling baik, dia tanda. So, itu paling senang nak tanda. Melainkan kalau nak buat mata macam tu, dia boleh kena fikir kan. Menggunakan data benda ni, baru anda boleh tengok, anda ajar tu orang faham ke tak? Cara penyampaian anda tu guna ke tak? Bila student tak boleh jawab soalan tu, bukan sebab student tu bodoh. Anda tak cerita betul-betul. Yang digunakan benda ni untuk evaluate pengajar tu, bukan orang yang diajar. Sebab orang yang diajar tu memang tak tahu. Kita tak ada nak salahkan dia. Siapa boleh faham satu benda yang diajar dalam masa sejam? Impossible. Melainkan pandai. Ada juga yang pandai. Tapi ini yang salah dia pakai. Sebab ramai orang guna benda ni untuk nak evaluate student. Adakah salah nak evaluate student? Tak salah. Boleh je. Tapi konsep yang betul tu lain cerita dia. Jadi menggunakan benda ni, betul dia kata, hang hajak subjek ni orang tak faham. Try tengok kenapa orang tak faham. Apa cara dia? Mungkin cara penyampaian tak betul ke? Cerita benda tu terlalu kosong ke? Gambar tak cukup ke? Cerita tak cukup terror ke? Lecturer tak cukup cantik ke? Apa ke? Nampak? Benda ni. Paksa pakai, paksa relakan semua guna. Senang. Sebab in the end of the day, dia kena paksa sama. Macam Google Sheet tu, kalau tak paksa tak nak pakai kan? Macam itulah. Okay. Benda yang kurang kontroversial. Okay. Dia kementerian kan dia kena buat benda yang level kontroversial. Benda ni semua level budak-budak main kat tadika. Okay, tak apa. Ini bahagian tadi lah. Nak tunjukkan instant feedback kan. Alright. Projek seterusnya yang boleh dijadikan bahagian projek kontroversial kat Kementerian Pengajian Tinggi. Pernah nampak tak benda ni? Ini adalah entrance nak masuk ke bangunan MCMC belakang tu. So, kita kena scan MySejahtera. Dia beza dia tak macam masjid nak kena buat booking bilik tu apa-apa. Tak payah. Kita masuk ke depan tu. Sistem ni daripada Hikvision ni dia akan tengok. Dia akan ambil gambar video real time. Dia akan scan kita punya suhu. Dan dia akan tengok kita pakai mask ataupun tidak. Apakah kaitan benda ni dengan benda yang saya dah cakap sekarang? Dia menggunakan machine learning. Okay. Adakah kita nak suruh letak benda ni dekat sekolah nak tengok student pakai mask ke tidak? Kata-kata tak payah. Tak pakai mask masuk shopping mall macam tu. Ya, tak ada beza pun. Tunjuk TV dia cantik. So dekat mana nak pakai machine learning ni? Mari saya tunjuk projek dia. Okay, sebelum saya tunjuk projek yang orang China ni buat, saya tunjuk pemahaman satu benda. Ini saya buat video dulu lah. So saya nak tunjuk satu benda je. Apa? Anda pernah tengok kan machine learning? Pernah tengok tak contoh dia? Okay, mari saya tunjuk satu contoh. Masa dulu, bosan-bosan masa PKP tak tahu nak buat apa kat rumah, saya buatlah satu contoh programming machine learning di mana saya tunjuk gambar ataupun real time video yang mana dia boleh detect kita pakai mask ataupun tidak dan berapa persen kita pakai mask betul ataupun tidak. Saya just seronok, tak tahu nak buat apa, bosan. Konsep machine learning ni adalah kita ajar dia untuk buat sesuatu dan dia akan beritahu kita benda sesuatu tu berdasarkan apa yang kita bagi input dekat dia. So macam contohnya kalau saya ambil pergi last kali, nampak video. Muka saya pakai mask tak pakai mask. Adakah ni saya nak suruh anda buat projek pakai mask kat sekolah? Tak. Saya nak tunjukkan anda konsep machine learning ni. Okay. Sampai sekarang ni faham kan? Boleh kan?
Alright. Boleh ya semua? Ngam? Saya pergi ke depan. Projek controversial daripada China pada tahun 2017 dulu. Dalam projek controversial ni dia kata apa tau? Intelligent Classroom Behavior Management System. ICBM tu saya tak nama sendiri, sonok saja. ICBM tu sebenarnya nama flow berpandu. Dia apa? Projek ni mereka buat, mereka letak macam dia kata dekat sini kan Hangzhou pada 11 sekolah. Sebenarnya banyak sekolah mereka buat. Dan kita tahu bandar China ni memang, bukan bandar, negara China ni dan kebanyakan bandar-bandar besar dia macam Shenzhen dan sebagainya memang terkenal dengan kamera yang buat analitik. Bukan nak buat kamera security, memang analytics. Kami pergi kat Shenzhen tu, setiap tiang lampu tu di jarak dalam berapa meter ada kamera. Dan kamera dia bukan bodoh macam kita yang dom beli kat dalam Shopee tu tak. Memang kamera yang mahal gila dia letak setiap tiang lampu sebab dia buat analitik. Seantara analitik yang dia buat, dia nak tengok orang jenis apa yang duk jalan kat sana. Orang jenis, orang dari segi golongan apa, kaya miskin, jenis pembelajaran macam mana, pakaian macam mana, jantena apa, jenis perjalanan macam mana, turun pakai kereta apa. Untuk dapat data. Kawasan-kawasan yang nampak ramai orang mahal, kawasan tu jadi mahal. Kawasan-kawasan yang bodoh dan betul, dia ubah something. Dia gunakan kamera tu untuk buat analitik setiap muka orang ni scan. Itu kalau bahagian bandar, perancangan bandar. Belum lagi bahagian security nak tengok orang jahat dan sebagainya. Konsep yang sama dia sumbat kat sekolah. Atas tu dia letak kamera, dia letak mikrofon semua, dia scan muka budak-budak tu. So apa yang dia buat, dia kata, macam contoh dalam ni saya ambil lah. Jadi memang kontroversial gila, masuk dalam Bloomberg dan sebagainya. Mereka ambil gambar budak-budak tu setiap 30 saat untuk nak record dia punya facial expression. Nak tunjuk bahawa sama ada dia seronok ke, dia takut ke, dia tergedi-gedi ke, dia bengong ke, dia confused ke. Dia categorizekan student tu. Tu satu. Dan yang kedua, dia tengok perbuatan student tu pula. Tengah membaca ke, tengah menulis ke, tengah tidur ke, tengah duk angkat tangan ke, tengah nak pergi toilet ke apa ke. Yang mana data statistik tu dia akan tallykan dengan cikgu yang tengah nak mengajar tu untuk tengok. Kalau tiba-tiba student semua nampak confused, pasal apa? Dan masa tu dia akan dengar cikgu tu dengan cakap apa. Nampak? Ini, kalau tadi nampak gambar dia kata, oh cik ni mungkin gambar dia lukis pakai Photoshop. Memanglah ni gambar Photoshop, ni gambar betul. Sistem ni saya tengok sendiri dekat, dia panggil Global Exhibition dekat Shenzhen hari tu, yang mana ada 1000 booth gila-gila, yang memang dia akan tunjuk facial expression kita tengah takut ke, tengah tergedi-gedi ke, tengah nak marah ke, potential untuk nak marah pun ada. Letak kat pintu masuk kementerian. Siapa datang nak komplain, kita tahu. Dia nak komplain, kita tolak kat orang. Settle. Kan? Dia tolong buka siasat laluan. Kita dah tahu muka orang ni datang kementerian nak komplain, tolak pergi sini. Muka orang ni datang kementerian nak publicity, tolak pergi sana. Dia scan siap. Tak payah nak membazir, letak orang kat depan tu. Konsep yang sama dia letak dekat sekolah. So apa yang dia nampak kalau anda tengok sebelah, jadi ada tulisan tau kat sini. Apa yang dia tulis tu? Macam ni kan contoh ni sistem dia. Ini pelajar yang dia tengah duk scan ni 2017 ni. Pelajar yang tengah scan, dia beritahu statistik pelajar pada kelas tu lah, bukan pelajar tu saja, kelas tu sendiri pada waktu tu. Untuk apa? Untuk nak improvekan dia punya education dan subjek dan sebagainya. Nak hantam cikgu tu kan, nak hantam student kan. Pendek kata terpulang pada anda lah nak buat data tu untuk apa. Sebab tu saya kata benda ni dia duduk dekat kawasan grey area. Silap guna boleh buat benda yang sangat tak elok. Tapi diguna oleh orang yang betul pada benda yang betul, data ni boleh buat macam-macam benda. Okey. Apa yang dia buat sistem tadi nampak? Dia scan, ambil gambar, dia classifykan benda. Lala dia tengok student tu, dia bagi skor. Ni contoh sikit lah skor. Dia scoring, dia memang ada. Setiap student scoring. Dia skor student, dia skor subjek, dia skor kelas, dia skor lecturer dia dan sebagainya. Senang nak bagi surat kenapa anda punya jawatan tak diteruskan apabila kalau anda orang-orang yang tengah duk kata apa ni, sambilan. Tiba-tiba, kenapa saya tak disambung? Sebab kamu punya skor tak mematuhi. Tiba-tiba kan. Kata, mana boleh saya buat kerja elok? You lawanlah dengan komputer ni. Dia kata, saya nak lawan komputer. Dia kata, you lagi pandai ke komputer lagi pandai? Macam itulah. So, bergaduhlah berterusan. Nampak? Projek seterusnya. So, ya. Boleh lah? Nampak kan? Ada soalan tak kan? Okay. Macam mana nak buat? Tak susah. Adik-beradik machine learning diajar benda yang untuk objektif lain. Sama aja konsep dia. Adakah machine learning tu susah nak buat? Tak, saya dah buat. Saya buat masa PKP, masa tengah bosan, tak tahu nak buat apa. Tu saya seorang buat. Kalau dibagi pada company yang betul untuk buat application yang betul, jadi je. Okay, alright. Okay, projek yang seterusnya. Banyak projek bagi lah. Dah lah bagi projek, betul tak minta projek lah tu. Nak teruskan lagi kan nak stop?
Sikit lah. Okey, ada 2 benda lagi. Okey, benda seterusnya. Benda-benda yang menjimatkan duit kerajaan. Okey, saya nak tanya anda. Kalau KPT pembelanjaan daripada segi mengurus benda, apa yang paling tinggi antara salah satunya? Yes, kos kepada itu. Nak buat maintenance universiti. Dia minta kan? Minta lah. Bagi tak bagi tu lain cerita. Saya selalu dengar lecture saya duduk bising. Okey, stereotype pertama tentang smart building. Okey, apa benda kalau anda dengar smart building ni bakal cakap pasal apa? Tak kisahlah Huawei ke siapa ke, dia kan cerita benda solution yang sama. Benda pertama adalah tirai boleh buka sendiri, lampu tutup sendiri, pumpang. Okey. So kalau orang tanya saya, kita dah buat smart building, KPT nak buat smart building ataupun smart university, saya tanya untuk apa? Nak masuk TV ke untuk benda yang berterusan? Kalau masuk TV anda buat lah, tiba-tiba masuk dalam tu, lampu tu buka, semua tu buka, okey fine. Memang benda ni dengar macam klise, super macam drama TV3 yang kita tahu ending ni macam mana. Memang klise. Tapi sebenarnya kalau digunakan dengan cara yang betul, banyak benda boleh buat. Okey. Objektif dia apa? Menjimatkan duit, nak mengurangkan perbelanjaan kerajaan. So salah satu contoh yang paling basic adalah nak mengawal penggunaan elektrik. Okey, saya tekankan satu benda dekat sini. Saya pergi ke depan dulu. Okey, saya tunjuk gambar ni dulu sementara untuk sembang lah. Mus ke? Bukan. Macam lah saya kenal tiba-tiba tanya, mus ke? Bukan. Kan? Tiba-tiba member dah terkejut, dia kata dia ni buat kerja part time tak inform kat KPT. Sudah settle dah lah, pakai baju biru JKR lah tu. 2 jawatan dalam JPA, SPRM panggil, macam mana kamu dapat kabel, kamu kuat ke mana? Kata, saya tak pakai kabel, saya pakai wireless, lagi kuat. Tiba-tiba kan. Okay, mari saya nak tanya anda, pernah ada orang datang approach kementerian KPT lah specifically untuk nak suruh buat smart building? Ada? Nak kata, kita kena pasang benda ni sebab apa buat smart? Sebab kita kan Malaysia nak jadi smart. Jendela buka tingkap turun jadi bijak. Nampak kan? Okey. Cerita dia macam ni. Smart building ni saya dah dengar proposal dia banyak untuk macam-macam kementerian dan agensi dan SUK dan sebagainya. Semua benda ni dia akan ada satu benda saja in common. Mahal dan mengarut. Dia tak mengarut, dia mahal. Bila mahal tu mengarut lah. Contohnya, contohlah. Saya kalau nak tallykan benda tu, saya boleh kata, saya seolah-olah macam nak minta 300,000 untuk nak pergi smartkan satu bangunan dekat dalam satu universiti. Satu bangunan. Jadi kalau universiti tu ada banyak fakulti, ada banyak tu, ada banyak ni, anda nak belanja duit tu dah. Dia balik dah ROI tu dah. Itu bila pasang satu cerita, maintenance satu cerita, nak guna pakai lepas tu satu cerita. Dalam in the end, kau ambil duit lagi banyak daripada menjimatkan duit. Nampak? Sebab tu benda tu tak jadi. Ini saya tunjuk satu contoh. Di mana ada satu technician JKR ni, masa tu dia contact kita orang sebab dia kata macam ni. Gambar ni diambil dekat Maek, Serdang, tempat orang duk kena COVID. Cuti 10 hari, keluar. Tak kena, tak payah vaksin. Macam itulah. Masalah dia yang paling besar adalah kat sana ada HVAC. Dengan kata ni, ventilation system tu lah. Ramai orang. Kayangan tak masuk neraka lagi, semua ada dekat situ. Dia akan komplain satu benda. Macam-macam benda, salah satunya adalah isu pasal ventilation ni. Technician bukan 24 jam ada dekat situ. Kadang-kadang isu ventilation ni tiba-tiba dia duduk kat rumah, nak kena datang. Dia kata masalah betul. So dia kata macam mana kita nak smartkan seluruh Maek tu. Bukan satu Maek bangun mana. Seluruh Maek tu. Dengan kos yang paling murah. Saya kata you bagi kat kami RM500 lah. Saya smartkan satu Maek tu. Ini cerita dia. Dia pasang benda ni. Ini satu bahagian, satu gambar. Dia pasang benda ni. Di mana dia menghasilkan benda ni. Benda yang pasang tu ni dalam tangan saya. Kecil ke tot? Saya pergi belakang sikit. Boleh tekan tak? Boleh tekan. Saya susah sebab saya kena buka Facebook. Saya tak boleh nak download video dekat Facebook. Saya tak tahu kat sini block ke tidak Facebook. Saya ambil Facebook dah. Saya pernah gaduh benda ni dengan MSMC. Dia kata, dekat Malaysia ni tak payah blog apa. Buka je semua. Nak buat apa? Blog. Bayar 1 gig boleh tengok YouTube. Buat apa? Betul tak? Okay, saya buka ni lebih besar sikit. Gambar ni saya patah balik ke belakang. Dia pakai handphone. Menggunakan benda kecil tadi yang dia pasang. Untuk control ni. Nampak tak angin tu masuk? Tiba-tiba bergerak masuk. Nampak kan? Nampak tu? Angin. Nak control ventilation system. Okay, nampak lah? Alright, so kenapa saya tunjuk gambar benda ni? Tu nampak angin duk lalu apa. Macam tu lah. Kalau nak ikutkan marketing, saya boleh kata smart technology dapat menghindari penyakit COVID. Ayat gila kan. Tiba-tiba post tu. Menggunakan alat ini, kerajaan dapat memantras COVID. Oh gila. Boleh masuk untuk bertanding Piala 15, don't kill. Settle.
Confirm menang. Nasib baik sekarang ada PKP, tu senang nak menang. Okay, patah balik. Mana dia? Okay, buka balik. Alright, so apakah benda tu? Ada institut, ada college pada datang jumpa kami, dia kata kita nak smart, bukan nak smart kan, dia bukan masalah dia nak smart. Dia nak menjimatkan elektrik. So salah satu benda dia kata, contoh kan, kalau dulu dia kata student bila masuk kelas yang duduk asrama, dia bila report dia tinggal elektrik, dia tinggal kipas, dia tinggal lampu, dia tinggal macam-macam ayak dalam toilet tu dia sengaja buka tak tutup. Benda-benda macam tu, benda-benda kecil. So saya kata dia ada macam-macam benda yang kita boleh pasang yang mana memang murah dan elok, yang boleh di-customize untuk buat sistem untuk nak menyelesaikan masalah tadi tu. Buat apa beli barang harga RM500,000 kau nak jimatkan duit RM10,000? Buat apa? Dia. Tu cerita dia. Adakah semua barang tu kena harga RM500,000? Tak. Harga tu murah. Mereka markup untuk beli merch lah lepas tu. Jahat ayat. Kena ikut. Gila body dah. Tunggu. Contoh beberapa barang yang saya letak dekat rumah saya. Rumah saya 115% semua smart device. Saya letak dalam tu. Saya boleh buka telefon saya dan tutup shutdown satu rumah tu terus. Saya even boleh monitor, bergaduh dengan Setia Haruman Alur Teknologi, kata internet hang slow. Buka statistik data, sengap terus, tak ada nak kata apa. Sebab dulu saya auditor dia, memang tak kata apa lah. Benda-benda bodoh macam ni yang anda boleh beli kat Shopee dan Lazada tapi boleh digunakan untuk buat projek dekat bahagian Kementerian Pengajian Tinggi untuk menjimatkan duit berjuta satu universiti sebulan. Bukan setahun, sebulan. Di mana saya boleh buat claim yang paling merepek tu apa? Anda bagi kat saya RM10,000, saya boleh smartkan satu fakulti computer science dekat UKM. Bukan satu bangunan, satu fakulti computer science. Siap dengan sistem. Bagi kat saya masa seminggu untuk pasang, sebulan untuk buat sistem. RM10,000. Kenapa saya nak buat kat situ? Sebab saya tu buat PhD kat situ. Kita tahu dia dah 6 bangunan. Itu je kos dia. Itu buat satu fakulti. Ini adalah smart switch di mana kita boleh tekan-tekan dia. Yang tengah ni adalah dimmer untuk dim lampu. Ini adalah dia punya remote. Belakang dia tu ada satu benda dimmer yang mana kita gunakan untuk malapkan lampu. Paling terang, kurang terang sikit, kurang terang betul, tutup. Macam tu. Lepas tu yang lain ni nak buat efek apa-apa mepek. Macam tu lah, tukar lampu putih, tukar lampu kuning dan sebagainya. Macam-macam lah contoh. Tapi dengan Indian Day, benda ni nama dia smart switch. Nak tengok lagi pasal benda ni, buka sini YouTube, saya terang habis diri. 30 barang yang anda boleh beli untuk smartkan bangunan, rumah dan... Macam tu lah. 4K, jangan risau. Saya letak benda ni kat saya punya rumah, saya letak benda ni kat saya punya pejabat, saya punya klinik, saya punya farmasi, saya punya kedai makan, semua saya letak datang ni. Untuk salah satu, ramai orang dia tak faham konsep benda-benda smart device ni untuk apa. Sebab dia kata, smart device ni first kali kita nak guna Google dan Alexa untuk buka lampu supaya nampak maco. Bila orang datang ke rumah kita, nampak macam kita ni dahsyat gila. Tapi internet 1 gig lah. Contohnya macam tu kan. Bukan 1 gig tinggi. Internet 1 meg lah. Dah lah 1 meg pakai unlimited, 3 meg, tak apalah. Pakai pula apa? Tak apa, tak boleh. Dia bahaya. Salah satu penggunaan yang mereka tak nampak benda ni dia pakai apa. Contohnya saya letak ni dekat rumah mak saya duduk kat Penang. Mak saya orang tua. Dia bukan masalah saya nak buka lampu tutup kat dia, dah bagi dia takut berjaya hantu. Tak. Kalau kita nak letak CCTV kat rumah mak saya, boleh lah. Saya dah tengok, macam tengok muka dia tengah marah ke, tengah tak seronok ke, tak call lama ke, contoh kan. Tapi tak buat apa, bazir. CCTV mahal, internet mahal. Unify tak ada port kat sana, mengarut. Saya letak benda ni dekat sana untuk nak tengok dia punya rutin. Sebab bila dia tekan-tekan benda tu, dia akan bagi feedback kat phone. Jadi kalau saya tahu mak saya buka lampu pukul 7 malam, setiap hari, ataupun lebih kurang waktu tu, jadi saya tahu dia hidup dan elok pada waktu tu. Kalau dia turun dekat bawah buka kipas, saya tahu dia punya rutin tu. Bukan kita nak monitor sangat. Nampak tak? Salah satu contoh penggunaan dia. Bukan sebab dia jimatkan elektrik ke apa-apa. Jadi kalau tiba-tiba rutin tu lari, saya rasa pelik lah. Jadi saya try call dia. Kalau saya call dia tak dapat, maka saya tahu itu adalah emergency. Sebab kalau kita nak harap dia nak call saya, kalau dia jatuh pingsan boleh kan nak call? Tak kan? Salah satu contoh penggunaan. So benda yang sama ni juga boleh digunakan untuk nak buat benda-benda contohnya nak menjimatkan elektrik. Salah satu dia. Contoh dia. Lepas tu ada orang kata, kita nak kontrol benda-benda lain. Ni, saya tunjuk dekat anda cara nak kontrol pad ayak. Siapa-siapa student yang tak dapat power flat, tutup dia punya toilet supaya tak boleh basuh berak. Macam tu lah. Settle. Jadi kalau orang tanya saya, kita nak kontrol apa? Saya akan tanya dia satu. Hang nak kontrol apa? Dia semua benda boleh kontrol melainkan udara sahaja. Sebab susah kita nak vacuum udara tu keluar. Nampak? Buka tutup. Tak mahal pun. Lepas tu dia kata, tapi kita nak buat satu sistem supaya boleh masuk TV3. Saya kata, apa susah? Sistem semua budak sekolah rendah belajar Python masa PKP tak tahu nak buat apa. Dan mereka boleh buat programming lagi dahsyat daripada student PhD yang tak faham Raspberry Pi itu apa.
Contoh satu sistem yang saya buat masa PKP, tengah bosan juga tak tahu nak buat apa kat rumah, duduk selain main dengan kucing dan sebagainya. Buat sistem untuk buka tutup lampu. Salah satu benda. Kontrol pakai laptop, kontrol pakai handphone, kontrol pakai tablet, kontrol pakai suara. Bosan cakap bahasa Inggeris, cakap bahasa Penang. Tak malas cakap bahasa Penang, cakap bahasa lain pelik-pelik. Tak nak buat gesture. Semua benda boleh dibuat minggu apa. Ini satu bilik. Satu bilik ke, satu bangunan ke, satu kampus ke, even satu bandar ke, sama je idea dia. Adakah kompleks? Tak. Diberi pada orang betul? Tak lah. Kalau diberi pada orang tak betul, memang tak boleh buat apa lah. Tu cerita dia. Okey, apa? So benda macam ni jugalah yang saya kata anda boleh letak dekat mana-mana universiti dan sebagainya. Contohnya, okey, contoh penggunaan dia. Anda nak control tutorial room ataupun lecture hall. Kalau belum sampai ada lecturer yang register untuk nak buat hall kat situ, orang tak boleh buka elektrik kat sana sepuska hati. Student tak boleh masuk sepuska hati. Toilet dekat kawasan hall tu takkan ada air untuk orang nak buat benda merepek. Contohnya. Salah satu benda. Jadi benda-benda macam ni, walaupun sekecil-kecil benda, tapi bila dibuat secara kolektif, dia akan mendatangkan keuntungan, bukan keuntungan, penjimatan daripada segi duit yang sangat tinggi. Sebab tarif elektrik untuk universiti bukan macam kat rumah, betul tak? Itulah cerita dia. Bawah kerajaan lah. Alright, faham? Okay, settle projek nombor 2. Projek nombor 3. Nombor 3. Nombor 2. Oh, nombor 2. Tak apa lah, sikit lagi. Okay, so bahagian security, access control, positioning. Benda-benda yang saya kata berkaitan dengan pelajar tadi tu kan. Ataupun lecturer, ataupun asset. Sebab benda yang pertama tadi apa? Kita nak jimatkan duit. Benda yang kedua, kita nak jaga benda yang kita dah beli tu. So ada macam-macam benda saya boleh kata, anda boleh pasang lah benda supaya macam dekat dalam shopping mall, nak takut student bawa keluar. Sebab dulu ada orang yang daripada institut, dia kata, apakah cara yang kami boleh buat supaya kita boleh jaga aset-aset, contohnya dalam makmal. Sebab kadang-kadang student bawa keluar. Ataupun dia bukan nak mencuri. Kadang-kadang dia bawa keluar, dia tak letak balik. So benda tu India dia mendatangkan masalah, mana bila tak ada kena beli lain. So benda macam tu kan. Tapi saya kata benda tu saya rasa mesti ada pernah dengar. Okay, tapi saya nak tanya, pernah dengar ada konsep indoor positioning menggunakan Bluetooth low energy? Pernah dengar? Tak. Okay. Sama macam tadi, adakah saya nak suruh anda tampal benda ni kat studio supaya kita tahu lebih mana? Tak sangat lah. Okay, mari saya tunjuk dulu kalau anda tak pernah dengar. Rupa macam tu adalah lebih kurang macam ni. Dia buat macam bentuk batu. Tujuan dia adalah supaya nampak. Kecil ni 3D print dah nak buat bentuk Mickey Mouse pun buat dah, tak kisah pun. Tapi objektif dia adalah anda boleh letak benda ni merata untuk nak mencapai satu tujuan. GPS dekat indoor. Kalau outdoor GPS lain, macam kita duduk pakai Waze macam tu lain. Ni GPS untuk indoor. Contoh salah satu penggunaan indoor positioning dia macam ni. Ni saya ambil je lah kat YouTube, mana-mana ada kan. So macam contohnya bila orang ni lalu, dia pakai dia punya phone ataupun tablet ke apa ke, benda tu kan ada Bluetooth. So dia boleh beritahu lah, lalulah kat sana, lalulah kat sini. Macam kat sini lah tadi kami nak cari mana tempat makan dia, tak tahu kat mana lah. Macam tu lah. Okay. So apakah faedah benda ni untuk universiti ke sekolah ke? Okay, tak apa. Saya bagi anda tengok dulu. Okay, faham konsep? Alright. Saya tunjuk benda ni apabila diguna dalam segi industrial. Dekat industrial, mereka ada dua konsep ni. Dia ada satu yang dipakai kat worker tu. Satu lagi mereka letak dekat dinding tu. Dinding ni dia letak merata untuk nak smart location tu. So benda ni sangat berguna kalau dalam kementerian. Dia sangat berguna untuk tengok siapa yang suka mengulak dan tukar kulit macam ulak. Impossible anda nak tipu anda datang lambat. Okay, saya tunjuk dekat anda satu contoh application yang mereka buat dekat budak-budak. Ting! Dekat India ni, mereka buat application ni dekat India. Saya ke depan sikit. Dia kononnya pada waktu tu mereka nak buat daripada segi apa ni, keselamatan lah. Okay, anda pernah dengar ada orang duk propose dekat anda sebab dia kata nak buat e-attendance system untuk sekolah, untuk lecturer, untuk student, masuk kursus dan sebagainya, macam-macam lah. Pernah dengar kan? Lelah pakai apa? Yes. Itu masalah dia. Ramai orang propose untuk pakai Excel, tapi tak ramai orang reti buat programming pakai Excel. Sebab, okay, saya kena sambil-sambil cukup saya cakap macam ni ya. Sistem yang paling mahal ataupun paling susah untuk dibuat adalah benda yang senang untuk dipakai. Paling susah nak buat. Lagi bodoh kita nampak sistem tu kata, basicnya senangnya. Benda yang senang nak pakai itulah yang susah nak buat. Yang susah nak pakai tu yang paling simple nak buat. Dia buat suka hati je. Sebab dia tak payah fikir macam-macam. Orang ni tekan kat mana, orang tu input apa. Itu adalah asas untuk semua projek. Itu cerita dia. Tapi ada juga dia buat sistem murah, senang. Tapi cas mahal pun ada juga. Tak apalah. Alright, patah balik kepada cerita ni. Okay, saya berhenti separuh jalan sambil-sambil tu. So, apa yang mereka ni propose adalah dia letak satu active tag dekat atas budak sekolah ni, di mana tag tu dia gunakan satu yang dia boleh tekan-tekan tadi lah, macam kalau tiba-tiba ada emergency ke apa-apa tu satu lah, SOS lah. Dalam masa yang sama, benda ni dia satisfykan 4 kategori tadi. Student, mak bapak, cikgu, kementerian sekolah tu sendiri.
So budak tu kalau jadi apa-apa dia tekan, tu satu. Dan tiba-tiba guard akan datang semua. Mak bapak gunakan sistem ni untuk tengok anak dia dah masuk bas tu bawa berapa laju, dah sampai kat sekolah ke belum, duduk dalam kelas kat mana, dengar belajar subjek apa, siapa cikgu dia, semua ada. Dalam kelas tu pun ada benda-benda yang mana kepada cikgu-cikgu semua ni, mereka tengok, oh cikgu ni ajar ke tidak, cikgu ni lambat ke tidak. Pendek kata semua benda tu dimasukkan dalam data tu. Sampaikan satu tahap, benda ni juga digunakan untuk buat payment. Kad tu ada macam touch and go. Jadi budak-budak tu nak makan kat kantin ke apa ke, tap tu ada duit dalam tu siap-siap. Di mana duit tu dimasukkan oleh mak bapak mereka. Contohlah. So kalau ini dekat sekolah, adakah tak boleh pakai dekat universiti? Tak, boleh je pakai. Pusing je lah. Untuk menyelesaikan apa masalah yang ada dekat sana. Contohnya tengok student datang ke tidak, kehadiran ke ada. Student yang duduk dalam universiti tahun pertama tak datang kelas, dia pergi kat mana? Contohnya lah. Adakah benda ni orang kata apa idiot proof? Dah juga sebab student boleh buat macam-macam. Tapi in the end of the day dapat juga data tu walaupun 90%. Contoh penggunaan. Kalau nak tanya nak buat IoT, mak IoT. Sensor. Teknologi, ya. Machine learning, yes. Internet, ada. Semua benda yang saya tulis merah tadi semua dipakai kat sini. Benda yang sama boleh diubah untuk tadika, untuk taska, sekolah rendah, sekolah menengah, college, universiti dan even dalam kementerian sendiri. Benda yang sama. Ngam? Okay. Alright. Tu. Okay. Oh, habis juga. Semalam saya timbang video lambat. Okay, so basically last kali, kalau anda nak faham satu benda bila anda cakap pasal IoT ke apa ke, dia satu saja. Anda baca ni anda kena faham. Dia bukan pasal teknologi tu sangat. Macam saya kata tadi, asas dia. Benda yang kita gunakan untuk nak dapatkan data dan maklumat, yang mana kita boleh analysekan benda tu, yang mana in the end of the day, dia mendatangkan kebaikan kepada semua umat atas muka bumi kat Malaysia ni. Tu cerita dia. So kalau anda boleh buat benda tu, maka buatlah projek tu. Nampak kan? Itulah dia. Alright, boleh? Okay, so sampai sini. Ada apa-apa soalan nak tanya? Okay. Dia ada lagi sebenarnya, tapi tak apalah, cukup. Alright, so kalau saya rasa kalau ngam, maka sampai sekat itulah saya punya presentation. InsyaAllah kalau nak tanya apa-apa, tanya je lah. Alright, nah? Okay, jadi kalau ada salah dan silap, cakap benda merapu ke menyakitkan hati apa, saya minta maaf. Kita melawak saja. Tapi saya harap maklumat yang diberi itu dapat mendatangkan manfaat kepada anda. Okay, lagi saya mengucapkan terima kasih sebab menjemput. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum. Alright, maka selesailah sudah ceramah saya untuk pihak Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi sekiranya episod ini mendatangkan manfaat kepada anda, maka janganlah lupa untuk like, subscribe, share dan follow Pendakwah Teknologi. Okey, terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam episod-episod yang seterusnya. Dan dalam masa yang sama, salam Ramadan 2021. Assalamualaikum.